أستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله. بسم الله. سبحانك وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال وشارئ الحرام والحلال. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengerusi surau, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin muslimat, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam ini sama-sama berada dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah. Ketaatan paling utama yang kita lakukan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, kita dirikan secara berjemaah. Seterusnya kita menyambung ketaatan kita dengan duduk beriktikaf sambil kita menanti waktu isyak. Kita isi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini dapat menambah baik keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita zahirkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah melalui ketaatan ibadah yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami sentiasa mengingati-Mu. Wa a'inna ala syukrika, dan mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa a'inna ala husna ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma ftah alaina hikmataka, ya Allah Kau bukakan ke atas kami ya Allah seluas-luasnya pintu hikmah, pintu kebijaksanaan-Mu ya Allah. Wansyur alaina, dan limpahkan ke atas kami ya Allah min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami ini ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik, Kau tetapkan hati-hati kami ini ya Allah di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh mengubah hati-hati kami ini ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, Engkau tuntunilah hati-hati kami ini ya Allah daripada terkena penyakit yang boleh merosakkan hati-hati kami ini ya Allah. Ubahlah hati-hati kami ini ya Allah daripada hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada hati yang baik, dan daripada hati yang baik kepada yang lebih baik. Rabbana taqabbal minna, ya Allah Kau terimalah daripada kami ya Allah persembahan takwa melalui ibadah, salat, puasa, korban kami pada tahun ini ya Allah. Kama taqabbalta Ibrahim khalilik, seperti mana Engkau menerima persembahan takwa melalui ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Seingat saya bulan 3 kali terakhir kita dapat bersama. Minta maaf beberapa kali cancel last minute cikgu minta maaf cikgu. Saya teringat kata-kata ulama disebutkan yaumun laka wa yaumun alaik, fa inna laka fashkur fa inna alaik fasbir. Tuan-tuan,
Ada satu hari itu kadang-kadang dia menyebelahi kita. Yaumun laka wa yaumun alaik. Kadang-kadang ada satu hari itu tak menyebelahi kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lalu dekat lebuh raya AMJ. Pernah lalu tuan-tuan, pergi Melaka, pergi Muar. Kadang-kadang tuan-tuan lalu situ yaumun laka, satu hari itu menyebelahi kita sampai traffic light hijau. Sampai traffic light hijau. Tuan-tuan, kan? Tapi yaumun alaik, kadang-kadang sampai merah. Pergi satu lagi traffic light, merah lagi. Sampailah Melaka. Sabar je lah. Fa in kana laka fashkur. Sekiranya dia menyebelahi engkau, syukur, alhamdulillah. Fa inna alaik fasbir. Sabar. Tuan-tuan, kadang-kadang dah merancang dah baca dah kitab, dah bulan gaji, tiba-tiba pukul 6 tu rasa badan tak berapa sihat, tiba-tiba datang. Jadi sabar jelah. Tuan-tuan, kadang-kadang bulan puasa tuan-tuan, kita dah sedia dah masak siap dah pukul 12, kita dah masak sahur. Tiba-tiba sedar-sedarnya pukul 6.30, satu keluarga. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, yaumun laka wa yaumun alaik. Fa in kana laka fashkur fa inna alaik fasbir. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan itu kata-kata ulama tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat beramal tuan-tuan. Jadi dikala kita diberi kesempatan pada malam ini untuk sama-sama berada dalam rumah Allah, mungkin ramai di antara kita yang penat kan, kerja siang tadi, sibuk dengan urusan macam-macam urusan tuan-tuan, hantar anak, hantar bini tuan-tuan. Itu satu bini kalau ada 2-3 bini tuan-tuan, penat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, ada seorang kata-kata ulama lagi saya ambil tuan-tuan. Qala al-alim, dia kata apa? Utrukus syada'id fil hayah. Tinggalkan segala bentuk yang terlalu dalam kehidupan. Tuan-tuan, terlalu penat. Tuan-tuan, tinggalkan. Tuan-tuan, kerana apa? Mungkin ada sahabat kita tanya, "Man, aku dah lama tak nampak kau kat masjid. Kenapa?" Penat lah. Penat kerja daripada pagi, siang, malam, penat sangat. Maka sehingga kepenatan itu menjauhkan diri dia daripada ketaatan. Tuan-tuan, daripada melakukan ketaatan. Tinggalkan segala bentuk terlalu dalam kehidupan. Tuan-tuan, terlalu penat. Tuan-tuan, terlalu kenyang. Bulan puasa tu, lepas makan berbuka puasa, kenyang sangat. Tuan-tuan, sampai tersandar dekat sofa, kan, tersandar dan sebagainya. Jamak pula, sembahyang maghrib jamak. Macam mana jamaknya? Jamak suri. Jamak suri ni jamak, dia gambaran sahaja sebagai jamak. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena betul. Dia jamak terus. Bila habis azan dia terus main isyak. Jamak tuan-tuan. Kerana apa? Terlalu kenyang. Terlalu dalam kehidupan. Tuan-tuan, maka ini yang ulama pesan kepada kita, jangan terlalu sangat dalam kehidupan. Jangan terlalu penat, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu kaya. Tuan-tuan, terlalu kaya ni pun takut tuan-tuan, sehingga kadang-kadang dia mempermainkan agama pula. Kerana dia ni dah kaya sangat. Tuan-tuan, kita tengok dalam media sosial dan sebagainya, berapa ramai orang yang kaya sangat sehingga dia menunjukkan harta dia, tuan-tuan, sehingga kadang-kadang dia mempermainkan pula tuan-tuan, agama itu sendiri. Dan jangan pula terlalu miskin. Tuan-tuan, terlalu miskin ni elakkan. Terlalu miskin, usaha untuk keluar daripada kemiskinan. Kerana apa? Terlalu miskin, tak silap saya lah, beberapa tahun yang lepas ada seorang ni dia dapat bantuan daripada gereja. Daripada gereja, tuan-tuan. Maka dia viralkan pula. Dia kata apa? Ni Jabatan Agama Islam tak nak tolong aku minta dengan gereja. Tuan-tuan, kemudian disalahkan siapa? Masjid pun tak nak bantu aku. Masjid ni tuan-tuan bukan tempat nak keluarkan bantuan. Tuan-tuan, dengan kemiskinan tu kadang-kadang dipermainkan agama. Tuan-tuan, tak betul tuan-tuan. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan terlalu sayang. Tuan-tuan, terlalu sayang pun tak boleh juga. Kadang-kadang bila Allah tarik, contoh terlalu sayang dengan anak, memang kita sayang dengan anak tuan-tuan, tetapi dengan keterlaluan dalam sayang tuan-tuan, tiba-tiba Allah tarik nikmat tu, maka masa itulah nanti kita akan menyalahkan qada dan qadar. Kenapa Allah buat aku macam ni? Kenapa aku? Allah tak adil. Gitu tuan-tuan. Jadi jangan terlalu sangat. Ini ulama pesan kepada kita. Jangan terlalu sayang, jangan terlalu benci. Benci sangat pun jangan juga. Kadang-kadang tuan-tuan, benci sangat dia pun membawa kepada kerosakan. Tuan-tuan, ada seorang sahabat saya tuan-tuan, daripada sekolah rendah, sekolah menengah,
dan sampai sekarang masih bersahabat. Dia ni tuan-tuan, kawan saya ni, kalau ada dengan seorang budak perempuan ni masa zaman tu, selalu bergaduh, benci betul dia. Kalau lalu tu kakinya mesti terkeluar lah, nak plank apa, nak di apa, yalah, bergaduh aja kerja tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni dah 3 anak. Tuan-tuan, alhamdulillah. Orang kata jangan benci sangat, nanti timbul sayang. Tuan-tuan, jadi banyak keterlaluan dalam kehidupan kita ni kita kurangkan tuan-tuan. Kesederhanaan dalam kehidupan itu dinamakan wasatiyah tuan-tuan, wasatiyah. Jadi hari ini tuan-tuan, kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada di rumah Allah tuan-tuan. Maka saya nak menyambung perbincangan sirah Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan pun dah lupa tuan-tuan. Saya pun lupa sebenarnya. Buka balik kitab, oh dah sampai sini rupanya. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kita berada di Madinah. Hari ini kita berada di Madinah. Kalau yang ada buku tuan-tuan, peperangan Bani Qainuqa. Peperangan Bani Qainuqa. Pelik sikit bunyi dia. Qainuqa ni tuan-tuan, dia satu bangsa daripada bangsa Yahudi. Tuan-tuan, ada tiga golongan Yahudi yang berada di Madinah. Golongan yang besar. Yahudi ni besar tuan-tuan, macam kita lah Melayu. Tuan-tuan, umat Melayu, maka ada Bugis, ada Jawa, ada Banjar. Tuan-tuan, tetapi orang Yahudi ni tuan-tuan, dia ada satu bangsa dia, kabilahnya bernama Bani Qainuqa. Itu yang pertama, kabilah yang terbesar, Bani yang terbesar dalam bangsa Yahudi ni. Kemudian yang keduanya Bani Nadir, kemudian ada satu lagi Bani Quraizah. Kesemua tiga-tiga yang saya sebut ni semua ada nama peperangan. Yang pertama peperangan Bani Qainuqa, yang kedua peperangan Bani Nadir, kemudian yang ketiganya peperangan Bani Quraizah. 3 peperangan. Kita boleh nampak dah tuan-tuan, gambaran orang Yahudi ni macam mana tuan-tuan. Maka pada tahun kedua tuan-tuan, selepas peperangan Badar tuan-tuan, selepas peperangan Badar, Nabi SAW terus bertemu dengan orang-orang Yahudi. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita ingat balik, orang-orang Yahudi ni bila Nabi datang ke Madinah, mereka ni setelah disatukan oleh Nabi, Aus dan Khazraj yang telah bergaduh, mereka ni disatukan oleh Nabi. Kemudian bagaimana orang-orang dua kabilah ni, Aus dan Khazraj, dipersaudarakan menjadi Ansar. Kemudian datang pula orang daripada Mekah, orang Islam juga, maka dipersaudarakan lagi Muhajir dan Ansar. Ini persaudaraan dalam Islam. Tetapi ada satu lagi bangsa dekat Madinah, namanya bangsa Yahudi. Mereka ni tak nak terima Islam, tapi nak duduk dekat Madinah. Kalau dibiarkan begitu tanpa perjanjian, kemungkinan Madinah dalam bahaya. Maka Nabi ketika itu bersama orang-orang Yahudi mengikat satu perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Ada syarat lah, nak duduk dekat sini kena taat kami, kena ikut kata Nabi SAW, walaupun kamu tak Islam. Kamu tak diperangi kerana kamu terikat perjanjian dengan kami. Maka tuan-tuan dan mati Allah, setelah terikat perjanjian Piagam Madinah, adakah berlaku ketenteraman yang seperti yang diharapkan? Tidak, tak berlaku. Dalam kitab ni disebut tuan-tuan, orang-orang Yahudi ni sifat dia suka provokasi. Diprovokasi, kemudian yang mana orang-orang Yahudi ini mereka memegang ekonomi ketika itu. Tuan-tuan, ekonomi tuan-tuan, mereka ini pembuat emas, haddadin, pelentur, membuat besi, kemudian dan membuat pinggan mangkuk, belanga, bekas-bekas dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dia menguasai ekonomi, dan daripada situ apa yang kemahiran yang dia ada ni, mereka mencipta busur-busur panah. Tuan-tuan, alatan-alatan peperangan mereka dah bersedia dah. Tuan-tuan, untuk apa? Kebarangkalian berlaku peperangan dengan Nabi SAW. Itu dia orang-orang Yahudi ni tuan-tuan. Maka Nabi SAW bila provokasi demi provokasi, maka Nabi SAW dengan para sahabat semua bersabar. Tuan-tuan, habis tahun pertama, masuk tahun kedua. Setelah berlakunya peperangan yang pertama, perang Badar, tuan-tuan, Nabi dapat mengalahkan tenteranya Quraisy. 1000 orang lawan 313. Menang Nabi SAW. Nabi menang. Maka daripada situ makin benci orang Yahudi kepada Islam.
Makin iri hati, apa nak cakap tuan-tuan, makin geram dia, makin banyak provokasi yang dia buat, tuan-tuan. Pegang ekonomi, tuan-tuan, maka dekat situ contohnya apa, tuan-tuan? Dia merendahkan, ni guru kita kata, dia merendahkan harga barangan berbanding barangan orang Islam tu sendiri. Contoh tuan-tuan, minyak masak. Ni isu kan sekarang. Tapi ini tak ada kena-mengena, tuan-tuan, ni contoh dulu je. Minyak masak orang Islam, minyak masak mereka sendiri, harganya RM40, tuan-tuan. Memang kalau jual bawah ni, bawah daripada harga ni lah, harga borong lah, tuan-tuan. Tapi dia sanggup meletakkan RM25. Untuk apa? Untuk menyebabkan ini tak laku. Boleh faham, tuan-tuan? Provokasinya begitu sekali, tuan-tuan. Provokasinya begitu sekali, tuan-tuan. Mereka menyimpan barangan-barangan orang Islam ketika itu sehingga mereka tak dapat nak beli barangan orang Islam. Maka ekonomi jatuh. Ekonomi Islam lah, tapi ekonomi dia makin naik, tuan-tuan. Kerana apa? Ekonomi itu dia pegang, tuan-tuan. Ini antara provokasi yang dia buat. Kalau kita sebut provokasi ni macam susah nak faham. Ni nganjing, tuan-tuan. Dia suka menganjing gitu, tuan-tuan. Itu sifat orang-orang Yahudi ni yang kita kena kenal, tuan-tuan. Maka disitulah berlakunya apa yang berlaku di Madinah, sehingga para sahabat dan Nabi ini bersabar, terus bersabar, mengharapkan provokasi ini akan terhenti suatu masa nanti. Tapi tidak berlaku, tuan-tuan. Maka apabila Nabi ini balik daripada peperangan Badar, maka Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi ini. Mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi, sambillah Nabi SAW berkata kepada mereka, tuan-tuan. Maka kalau kita tengok dalam riwayat Abu Dawud, tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala lima asaba Rasulullah SAW Quraisyan yaumul Badar. Apabila Nabi SAW dapat menewaskan orang-orang Quraisy pada peperangan Badar, wa qadamal Madinah, maka Nabi balik ke Madinah. Wa jama'a, maka Nabi pun mengumpulkan wa jama'al yahud fi suqi Bani Qainuqa. Maka Nabi pun panggil orang-orang Bani Qainuqa. Orang-orang Qainuqa sini, kumpulkan ramai-ramai. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaral yahud, orang-orang Yahudi. Maka Nabi sebutkan, aslamu, Islamlah kamu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Islamlah kamu sebelum kamu ni jadi seperti mana orang-orang Quraisy yang dikalahkan oleh kami. Tuan-tuan, kalau kamu tak nak kalah, kamu tak nak tewas, dihalau, dikalahkan, maka Islamlah kamu. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Faqalu ya Muhammad. Apa kata orang-orang Yahudi? Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika. Jangan kau sangka, wahai Muhammad, annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran. Jangan kamu sangka kami ni macam orang-orang Quraisy. Mereka tu aghmaran, mereka tu bodoh dalam peperangan, mereka tak tahu berperang. Mereka tu tak tahu berperang. La ya'rifuna al-qital, mereka ni tak tahu berperang, bodoh dalam strategi peperangan. Kemudian innaka law qatalatna la arafta ana nahnu nas. Tapi kalau kau nak serang kami, nak berperang, perang dengan kami, baru kau tahu kami ni sebenar-benar manusia yang boleh berperang. Sombong amat. Tuan-tuan, orang panggil, tuan-tuan, aksen betul dia, tuan-tuan. Maka wa annaka lam taliqu mithlana, dan kamu tidak akan menjumpai barulah kamu kenal siapa kami, tuan-tuan. Ini orang Yahudi, tuan-tuan. Dia ikat perjanjian ni dengan Nabi. Ikat perjanjian, ada kontrak sosial dengan Nabi SAW. Tapi sombongnya dia, tuan-tuan, sering memprovokasi Nabi SAW. Ini orang-orang Yahudi. Maka tuan-tuan mati Allah, kita tengok Bani Qainuqa ni, tuan-tuan, antara tiga tadi yang kita sebut, Bani Qainuqa adalah bangsa Yahudi yang paling besar dan yang paling kuat dan paling gagah dan paling sombong. Paling sombong, tuan-tuan. Dan dialah awwalu man nakatha. Dialah yang pertama yang memutuskan perjanjian, melanggar perjanjian piagam Madinah. Tahun keberapa ni? Tahun kedua setelah peperangan Badar. Tahun ketiga nanti
berlaku peperangan Uhud. Perang Uhud, tuan-tuan, lepas peperangan Uhud ada berlaku satu lagi peperangan dengan Yahudi, peperangan Bani Nadir. Nampak tak? Tuan-tuan, setiap ada peperangan besar, ada peperangan Yahudi. Tahun ketiga peperangan Uhud, peperangan besar, ada lagi peperangan Yahudi. Kemudian nanti tahun kelima peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, tuan-tuan, yang kita nanti bila hari raya kita akan sebut wa hazamal ahzaba wahdah. Peperangan Ahzab dalam masa kita bergembira, sehingga Allah kata, Nabi kata jangan puasa 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Gembira, bergembira. 1 Syawal kita boleh puasa, tuan-tuan? Tak boleh. Allah suruh kita bergembira. Tetapi dalam kegembiraan kita bertakbir, ada perkataan Ahzab, peperangan Ahzab. Peperangan ni penting, tuan-tuan. Peperangan ni penting. Maka peperangan Ahzab ni, tuan-tuan, selepas peperangan Ahzab ada satu lagi peperangan dengan Yahudi, peperangan Bani Quraizah. Boleh nampak tak, tuan-tuan? Siapa Yahudi ni? Yahudi ni dia kaki provok, tuan-tuan. Kalau kita ni, tuan-tuan, kalau berlaku peperangan Uhud, dia inilah punca, tuan-tuan, antara peperangan kekalahan ni, maka dia inilah yang merosakkan sehingga diperintahkan untuk serang Bani Nadir. Perang Ahzab begitu juga, walaupun Nabi menang, tuan-tuan, perang Khandaq. Ahzab dengan Khandaq sama, tuan-tuan. Orang-orang Yahudi dipanggil orang-orang Quraisy Mekah. Walaupun kita tak pernah dengar orang Yahudi buat haji. Nah, dengar orang Yahudi buat haji? Tak pernah. Kerana apa? Mereka tak akan jejak kaki dekat Madinah, kat Mekah. Kerana apa? Di keliling Kaabah tu ada patung. Dia kata, apa benda punya agama ni? Patung pun kau sembah. Dia pun tak percaya. Kerana apa? Dia pun agama Samawi. Dia tak pernah jejak dekat Mekah. Tetapi kerana bencinya kepada Rasulullah, dia sanggup pergi ke Mekah, komplot dengan siapa? Abu Sufyan, supaya serang. Itu namanya satu sekutu dicantumkan jadi Ahzab. Tuan-tuan, Yahudi, Quraisy, kabilah Najad, dan sekitar Arab tu, tuan-tuan. Kemudian orang munafik, orang Islam, tapi dia ni menyusahkan Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, ni orang ni, tuan-tuan. Kemudian yang kelimanya apa tu? Yang kelimanya, barisan yang kelima saya tak ingat, tuan-tuan. Dia ada 5 musuh utama Nabi SAW. Maka, tuan-tuan, mati Allah, orang Yahudi ni penyebab kepada peperangan. Dia tak nak serang, dia tak nak berperang, tapi dia provok ni, dua-dua ni sampai dia berperang. Gitu. Itu PL je. Tuan-tuan, kita nak kenal orang-orang Yahudi ni. Kerana apa? Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kita ni berperang dengan orang Yahudi dan kita menang. Dan mereka ni berlindung di balik-balik pokok, balik-balik batu. Tetapi apa yang berlaku? Ya Muslim, hadza Yahud, uqtuluh. Dinding bercakap, pokok bercakap, illal gharqad, kecuali satu pokok yang tak bagi tahu kalau dia berselindung. Apa pokok tu? Gharqad, tuan-tuan, yang sedang ditanam kat negara haram Israel. Subhanallah. Maknanya dia percayalah hadis tu, hadis Nabi tu kan, dia tanam tu ikut siapa? Ikut hadis Nabi. Maknanya orang Yahudi ni percaya kepada Nabi, tetapi mereka tak nak beriman. Dia percaya tapi tak nak beriman. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi inilah yang berlaku di Madinah. Nabi menghadapi musuh yang mana musuh ni banyak, cukup licik. Dia licik sangat, tuan-tuan, untuk memprovokasi orang-orang Islam sehingga tekanan demi tekanan yang berlaku. Tuan-tuan, mati Allah. Ini orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Saya ingat, tuan-tuan, bila sebut kisah ni, tuan-tuan, ulama ni dia sebutkan satu perkara yang kita kena ambil iktibar. Tuan-tuan, kita belajar sirah ni, tuan-tuan, kita bukan nak tahu tahun kedua apa jadi, tahun ketiga apa jadi, tahun keempat apa jadi. Kita dah khatam dah kita Rafiqul Makhtum, tapi kita tak ambil istimbat. Tak jadi, tuan-tuan. Dia nak kena ambil istimbat apa yang berlaku pada peperangan ni, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, mati Allah, sifat Yahudi ni, mereka ni walaupun dia percaya itu Nabi, tapi dia tak nak ikut Nabi. Kenapa, tuan-tuan? Mereka berpandangan bahawa Nabi akhir zaman ni mesti lahir daripada kalangan Yahudi juga. Pandangan dia, maknanya pandangan Allah tu salah. Nampak, tuan-tuan? Golongan-golongan ini, tuan-tuan, wujud zaman sekarang.
Bukan zaman sekarang, zaman ulama-ulama yang terdahulu. Kerana apa? Ulama dulu disebut apa? Aku paling tak suka golongan ni. Golongan apa tuan-tuan? Namanya golongan Ar-Aitiyun. Pernah dengar Ustaz? Pernah dengar? Golongan Ar-Aitiyun. Artion pernah dengar? Artion. Artion Volkswagen Artion. Tuan-tuan, Ar-Aitiyun ni bukan bahasa Jerman tuan-tuan. Artion tu Jerman. Tu kereta, tuan-tuan. Ni golongan yang ulama sebut ni golongan Ar-Aitiyun. Diambil daripada perkataan Ar-Ra'yu. Tuan-tuan, ada mazhab yang dinamakan Mazhabur Ra'yu. Mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah, kan? Hanafiyah. Mazhab Ra'yu. Dia banyak guna akal. Tuan-tuan, Imam Hanafi ni, dia kalau dia kata dinding ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab tu, dinding ni tuan-tuan batu kan, dia boleh datangkan dalil sebagai supaya orang ni boleh kata memang emas. Dia boleh datangkan dalil yang dinding ni daripada emas. Hebatnya dia punya mantik ni, mantik dia tu. Cukup hebat sehingga orang boleh terpedaya, terkeliru, memang emas dinding ni pada batu ni. Hebatnya. Tuan-tuan, kita pernah dengar kan yang Allah tengah buat apa, kemudian budak tu naik ke atas, kemudian diturun bawah. Pernah dengar cerita tu? Tu Abu Hanifah, tuan-tuan, orangnya bijak dalam pemikiran, tuan-tuan. Ar-Ra'yu ni diambil daripada perkataan Ar-Ra'yu ni tadi jadi Ar-Aitiyun. Golongan apa ni? Golongan yang suka guna akal fikiran. Guna otak. Tuan-tuan, dia guna otak. Sambil-sambil tengah-tengah semayang, habis-habis semayang, duduk dekat luar, dia cuit imam. Imam, apa pendapat imam tentang vaksin? Contoh lah tuan-tuan. Ini benda dah lepas lah, tak ada vaksin-vaksin ni tuan-tuan. Ni nak ambil contoh tuan-tuan. Golongan ni wujud tak? Ar-Aitiyun. Apa pandangan ustaz tentang vaksin? Vaksin ni tuan-tuan dah keluar fatwa. Betul tak? Dah keluar fatwa. Fatwa ni tuan-tuan, dia nak keluar, dia ada Al-Quran, dia ada sunnah, dia ada masadir Islam, dia ada ijma' ulama', kemudian dia ada qiyas. Maka baru dikeluarkan fatwa. Tuan-tuan, dikeluarkan fatwa. Maka dah ada dalil daripada Quran, dah ada dalil daripada hadis, tak kena dengan hati dia. Tak kena dengan hati dia. Maka ketika itu dia pun kata, apa pendapat ustaz tentang vaksin? Apa yang dia nak jawapan sebenarnya daripada ustaz tu? Dia nak supaya jawapan tu kena dengan jiwa dia. Barulah dia puas hati. Walaupun dah datang macam-macam dalil ni, dia tak percaya. Datang dah berbagai dalil bahawa itu memang Muhammad. Datang datang dengan lindungan awan dan sebagainya. Wah, memang ini Muhammad, sehingga pendeta tu kata dengan Abu Talib, Abu Talib, engkau jangan teruskan pergi Basrah, kau balik semula daripada berniaga. Ini orang ni kalau Yahudi nampak habis mati ni, kena bunuh, kena serang. Subhanallah. Maknanya mereka mengetahui siapa tu Nabi. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tu kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Hebat tak hebat tuan-tuan? Maka tuan-tuan mati Allah, orang Yahudi ni tuan-tuan, mereka ni tahu tentang kebenaran, tetapi mereka mengikut pandangan mereka. Tak layak Muhammad ni jadi Rasul. Sepatutnya yang layak jadi Nabi akhir zaman ni orang Yahudi. Nampak? Diguna akal dia, tuan-tuan. Maka dia kata apa? Vaksin ni tak boleh lah, tuan-tuan. Apa yang kita perlu buat, tuan-tuan? Sekiranya memang hati kita ni betul-betul tak kena dengan apa yang fatwa keluarkan, kita diam. Itu jawapan ulama'. Tuan-tuan, kita tak kena dengan hati kita, maka jangan ambil vaksin. Kita diam sahaja. Jangan pula kita hasut orang sana sehinggakan orang ni keliru dengan hukum yang telah dikeluarkan oleh majlis ulama' dan sebagainya. Dia tuan-tuan, apa pendapat ustaz tentang semayang jarak-jarak? Dah memang satu dunia tuan-tuan. Fatwa dah keluar, harus kita semayang jarak-jarak. Lagi kita nak tanya pendapat. Kenapa kita pentingkan pendapat? Tuan-tuan, pendapat tuan-tuan yang baru-baru ni, kalau tuan-tuan, saya ni jarang baca Facebook ke apa, tapi sekarang ni macam dah tak pernah tengok dah kes tu. Ni satu festival Bon Odori. Pernah dengar? Tuan-tuan, pernah dengar Bon Odori? Jawa tu. Bukan Jawa tuan-tuan, tu Jepun kalau tak silap saya tuan-tuan. Mufti Pulau Pinang. Betul tak tuan-tuan? Mufti Pulau Pinang kata jangan pergi syirik. Mufti dia tuan-tuan.
Kemudian datang pula Menteri Agama berlapik. Menteri Agama ni kan pelbagai parti, tuan-tuan. Berlapik dia. Dia kata apa? Jangan pergi. Saya cadangkan jangan, kalau boleh jangan pergi, kerana dia ni ada unsur-unsur keagamaan, memuja roh dan sebagainya. Tiba-tiba, tuan-tuan, live ni tuan-tuan. Takut saya tuan-tuan. Tapi kita nak sebut tuan-tuan, qulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun benda tu pahit untuk kita terima. Tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang orang yang hebat tuan-tuan, orang hebat. Dia boleh bagi tahu dengan Menteri Agama ni, kau ni pergilah majlis tu. Pergilah festival ni, raikan kepelbagaian agama. Tuan-tuan, sedangkan mufti dah keluar fatwa ni tuan-tuan. Dah keluarkan pendapat dia dah. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Tiba-tiba pendapat dia kata begini. Ramai pula orang sokong. Kita geram tuan-tuan. Ramai yang sokong. Tuan-tuan, kemudian dimaki hamun siapa ni? Ulama pula dimaki hamun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mati Allah, kita kembali semula kepada Islam tuan-tuan. Akhir zaman Nabi sebut ramai orang yang bodoh ni kata-katanya diikuti. Bodoh ni bukan kita kata bodoh tuan-tuan. Bodoh yang meleleh Helio, SPM gagal, cangkul semua. Bukan itu tuan-tuan. Bukan bidang dia, tapi disentuh. Seolah-olah dia lebih hebat daripada orang yang ada bidang ni. Tuan-tuan, bidang kedoktoran. Siapa doktor kat sini tuan-tuan? Tiba-tiba saya bercakap tentang cerita doktor, tentang penyakit dan sebagainya. Macam saya hebat lebih daripada doktor tu. Tak betul lah, orang ketawakan saya je. Tuan-tuan, nampak bodoh je kan? Nampak bodoh je. Bukan bahagian kita serah kepada mufti. Mufti yang buat keputusan. Tuan-tuan, tapi kita bukan bidang, kita bercakap lebih. Dan percaya pula, orang percaya pula dengan yang bukan bidang ini. Yang itu masalah tuan-tuan. Tuan-tuan, mati Allah. Kerana apa? Semata-mata tak kena dengan jiwa. Ataupun mungkin ada something ni lah tuan-tuan. Mungkin apa, cek makan. Tuan-tuan, kalau aku tak cakap macam tu nanti aku tak dapat. Tuan-tuan, ini ujian tuan-tuan, ujian. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang ada di dalam hati kita ni, walaupun tak tenang, walaupun kita tak sama dengan hukum yang sampai kepada kita, perintah Allah tu tak kena dengan jiwa kita, kita diam je, kita taat sahaja. Tuan-tuan, mati Allah. Kita tengok tuan-tuan, kita nak masuk bulan, kita dah masuk bulan Zulhijjah. 10 hari bulan nanti kita ada ibadah korban. Ibadah korban ni tuan-tuan, ibadah sunat. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Tuan-tuan, bila nama sunat yang sangat dituntut, ramai orang kita kata, muka korban tak tahu ni, tak korban lah, kan sunat aja. Bahaya tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada 5. Guru saya selalu sebut tuan-tuan. 5 ni tuan-tuan. Yang pertama, kullu al-aslu fil asya' ibahah. Tuan-tuan. Guru saya dia suka buat macam ni tuan-tuan. Dia tutup 2 ni. Saya tak berani nak buat. Tuan-tuan. Al-aslu fil asya' ibahah. Ini yang pertama. Semua ibahah. Dalam dunia ni zina tu ibahah. Harus. Ni jangan kata saya ni tuan-tuan. Dengar sampai habis lah tuan-tuan. Ini guru saya sebut tuan-tuan. Setiap benda dalam dunia ni ibahah. Arak harus. Semayang tu harus. Ibadah-ibadah ni semua harus sahaja. Kecuali datang kepadanya yang mewajibkan. Faqimus salah. Dan wajib kutiba alaikumusiyam. Wajib puasa. Jadi benda yang ibahah tadi dia jadi wajib. Wajib lah. Wajib taat ibu bapa kerana ada perintah. Wajib haji kerana ada perintah. Kemudian sehingga datangnya yang mengharamkan. Arak tadi asalnya harus, tetapi datang hukum haram, jadi haram dia. Dia jadi haram. Berzina haram kerana ada datang dalil mengatakan haram. Tetapi yang masalah tuan-tuan di sunat. Yang sunat ni. Yang sunat ni tuan-tuan, guru saya kata, kalaulah kita ni selalu mengatakan sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kalaulah kita selalu kata alah sunat aja tak payah buat, kelak nanti latihan kepada kita, dia akan selalu akan terbiasa meninggalkan yang wajib pula. Jangan biasakan alah sunat aja, ba'diyah maghrib ni sunat aja tak payah buat pun tak apa. Jangan sebut. Kalau tak nak buat, tak payah sebut. Tak payah semayang. Semayang ba'diyah, qabliyah subuh, tak payah buat. Tapi jangan sebut alah sunat aja. Kelak nanti terlatih hatinya, akan meninggal pula yang wajib. Kerana apa kita buat sunat tuan-tuan? Dia tazkiyatun nufus. Dia melatih hati kita untuk
apa, ikut sayangkan Nabi, sayangkan Allah. Kita buat yang sunat, kan? Kemudian ada pula orang kata alah makruh aja. Makruh aja, buatlah apa pun. Tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Alah makruh je, buatlah makruh. Selalu sangat buat yang makruh, kelak nanti dia akan terbiasa buat yang haram pula. Tuan-tuan. Alah potong kuku, makruh je, ada buat korban, makruh aja. Tak tuan-tuan, makruh ni kita kena tengok makruh tu bab apa. Tuan-tuan, makruh ni dia khilaf dia pada apa? Khilaf dia tuan-tuan, Hambali kata potong kuku, cukur janggut, orang yang ada bahagian korban hukumnya haram. Khilafnya pada haram. Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi janganlah buat kerana ulama ada yang kata haram. Memang dia makruh. Contoh lap wudu. Lap air wudu kan, kita ambil air sembahyang kemudian kita lap. Kan ada hadis Muaz bin Jabal. Dia kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia berwuduk, dia yamsahu bi tarfi thawbih. Dia buat macam ni. Apa tu maknanya? Dia lap wuduk dia. Tuan-tuan, dia lap wuduk dia. Nabi buat, tetapi mazhab kita kata makruh. Kenapa? Kerana ada satu kisah, hadis yang lain, hadis Maimunah, isteri Nabi SAW, ketika mana aku memberikan kepada Nabi SAW suami dia bi khirqatin tuala. Nabi tolak. Tapi Nabi buat macam mana? Nabi membuang air wuduk dia begini. Datang pula hadis Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Anak saudara kepada Maimunah, sepupu pula kepada Nabi. Sebab tu kita selalu dengar Ibnu Abbas ni duduk rumah Nabi, kan? Kita duduk rumah maklum, rumah makngah, kan? Kita selalu duduk. Ibnu Abbas sama juga. Malam semayang dengan Nabi, kita pun kata apa jadah Ibnu Abbas duduk rumah Muhammad ni malam-malam. Anak saudara dia, kemudian sepupu dia pula. Sehingga kan dia semayang belah sini, Nabi tarik Ibnu Abbas pergi belah sini, kan? Kita pernah dengarkan hadis tu, kan? Tuan-tuan, maka Ibnu Abbas ni dia bagi mandil ni apa, sapu tangan kepada Nabi SAW. Nabi menolaknya. Kemudian Nabi buat hakaza. Dalam hadis tu hakaza. Kita tak tahu hakaza tu macam ni, macam mana. Maka kita tengok ulama buat. Ulama kata Nabi buat macam ni. Pernah buat tak? Kita jangan lap, kita buat macam ni. Gitu. Maka air tadi dia berkurang. Dan mandi wajib pun sama. Gini. Hadis Maimunah tadi mandi wajib. Mandi wajib dan wuduk, tuan-tuan, memang makruh. Tapi makruhnya, tuan-tuan, Nabi pernah lap. Tuan-tuan, makruhnya tak sampai makruh macam potong kuku korban tadi, lain. Walaupun sama hukumnya makruh, tapi berbeza. Ada level makruh tu. Sunat pun begitu. Tahun ni aku tak nak lah, tak payahlah korban. Ekonomi pun tak berapa cantik, kan? Tak payah, sunat je. Jangan sebut. Kalau tak nak korban, jangan sebut. Sama je dengan apa tuan-tuan, sunat. Kerana apa? Sunatnya korban ni dia khilaf dia pada wajib. Mazhab Hanafi wajib, kan? Tuan-tuan, kalau mampu, tuan-tuan, kita sunat kalau mampu. Sunat muakkad kalau mampu. Mampu tak, tuan-tuan? Kita mampu tak sebenarnya? Tuan-tuan, kita mampu tak? Ada orang kata aku tak mampu dah tahun ni nak korban. Jangan cakap. Jangan cakap tak mampu. Kerana apa? Bila nama sunat ni, tuan, dia soal keberkatan. Betul-betul tak mampu, habis kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan main-main, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, tuan-tuan, bila Nabi kata dengan seorang lelaki, anna rajulan ya'kulu, bersama Nabi SAW, dia makan bersama Nabi, maka Nabi tengok si fulan ni dia makan tangan kiri. Kan kita pernah dengar hadis, tuan-tuan, makan tangan kiri. Apa kata Nabi? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Maka apa kata lelaki tadi? La astati'u ya Rasulullah. La astati', aku tak mampu ya Rasulullah. Lastataqta, kamu takkan pernah mampu. Lumpuh tangan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, makan tangan kiri hukumnya apa? Makruh je. Tapi jangan cakap. Tuan-tuan, saya sendiri kidal. Banyak kali kena tegur dengan anak murid. Ustaz, makan tangan kiri. Kata, makan tangan kanan, Ustaz. Saya kalau pakai sudu, tangan kiri, terbiasa, tuan-tuan. Tapi bila dah kena sound macam tu, Allahu Akbar, minta maaf, tak perasan. Tapi kalau pakai tangan gini, makan nasi biryani, tu tak ada. Tuan-tuan, dia makan lontong biasanya. Makan tangan kiri.
Jangan cakap walaupun budak kecil yang tegur kita, jangan kita marah, tuan-tuan. Astagfirullah, minta maaf, Ustaz tak perasan. Kidal. Samakan tangan. Tuan-tuan, jangan cakap. Tuan-tuan, kita cakap tak mampu nak korban tahun ni, takut tak mampu terus. Tak mampu ke tuan-tuan? Kereta kita sebulan ni laki bini tuan-tuan tu belum masuk kereta ketiga dah 2,600 dah. Belum masuk motor RS. Minyak lagi, basikal lagi, jangan cerita. Tuan-tuan, jangan sebut tak mampu. Kalau tak nak buat korban, jangan buat. Tak buat apa, tapi diam tuan-tuan, lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Jangan cakap. Tuan-tuan, mati Allah. Kadang-kadang kita tengok benda ni tak kena dengan jiwa kita. Tak kena dengan jiwa kita. Tuan-tuan, mati Allah. Korban ni tuan-tuan kena buat. Kena buat tuan-tuan. Kita tengok dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Minta maaf tuan-tuan, saya masuk bab ni Kita nak tengok tuan-tuan PL Yahudi ni ada tak dalam kalangan kita. Tuan-tuan, nak sebut tuan-tuan korban ni tuan-tuan hukumnya sunat muakkad. Korban itu sendiri. Tetapi tuan-tuan, mazhab kita Syafi'i dia ada satu lagi hukum, sunat kifayah. Sunat kifayah tuan-tuan, sunat kifayah satu keluarga tuan-tuan dalam 5 orang, contoh saya, isteri saya dan anak-anak. Dalam 1 tahun tu mesti ada korban. Tak kira lah isteri saya ataupun anak saya, seorang pun dah cukup dah. Kifayah. Orang dah buat, kita tak payah. Kan? Tuan-tuan, orang dah buat, kita tak payah. Tapi tuan-tuan, alah sunat aja, tak payah buat apa, tak apa. Tak tuan-tuan, dia soal keberkatan. Balik rumah, penat-penat, orang rumah duduk kaki dengan kaki terangkat tengok handset. Kita masuk pintu ni rumah, dia tak toleh pun. Apa perasaan? Tuan-tuan, mah, buatkan abang air, buatlah sendiri. Tuan-tuan, tercampur tak agak-agak? Ada sakinah tak tuan-tuan? Ada rahmah, kasih sayang tak dalam keluarga? Kasih sayang tak ada, rahmat, kemudian sakinah, ketenangan jiwa tak ada. Kita pun buat sendiri, bergaduh anak kita dalam bilik. Apa yang tak ada tuan-tuan? Kita pun marah. Apa lagi yang abah tak bagi pada korang? Unify, Astro, tuan-tuan, peti ais 2 pintu. Nak apa lagi? Apa lagi yang aku tak bagi pada korang? Kau gaduh adik-beradik. Tuan-tuan, kita marah tuan-tuan. Soal apa ni tuan-tuan? Ulama dah sebut tuan-tuan, ini soal keberkatan. Tenang, kasih sayang, itu daripada Allah. Allah yang campakkan, wa anzala sakinah fi qulubihim. Allah campakkan ketenangan. Ketenangan kita tak boleh cari tuan-tuan. Beli ketenangan boleh? Tak boleh beli tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita nak dapatkan ketenangan tadi dengan apa? Korban. Korban sunat tuan-tuan, kifayah, keberkatan. Tuan-tuan, kalaulah keluarga kita jenis yang tak bahagia, korbanlah tahun ni tuan-tuan, korbanlah. Jangan sampai tak korban tuan-tuan. Sehingga kan tuan-tuan, Ustaz Ustaz Salihin, Ustaz arwah Ustaz tu, dia kata kalau tak ada sangat, ikutlah macam Abu Hurairah, ikutlah macam Sayyidina Bilal, ikutlah macam Sayyidina Ibnu Abbas, potong ayam jantan. Jangan sampai 10 Zulhijjah tu tak ada langsung pertumpahan darah dalam keluarga kita. Tuan-tuan, mati Allah. Begitu ya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit sebelum kita tamatkan, saya gunakan qabliyah ba'diyah isyak sikit. Jadi Nabi SAW bila dia panggil orang-orang Yahudi tadi, wahai orang-orang Yahudi, Islamlah kamu sebelum kamu jadi macam orang-orang Quraisy yang dikalahkan. Tapi apa kata mereka? Muhammad, jangan engkau terpedaya disebabkan engkau berjaya membunuh orang-orang Quraisy itu. Mereka itu bodoh dan tidak berpengalaman, tidak bijak berperang.
Kalau engkau nak berperang dengan kami, tahulah engkau bahawa kamilah sebenar-benarnya manusia. Subhanallah. Sombong tuan-tuan, kalimah tu sombong sangat. Maka engkau tak akan temui orang-orang yang sehebat kami. Turun kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 12 hingga 13. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni. Tuan-tuan, jadi pada ayat ini bukti bahawa umat Islam, tentera Islam ketika itu telah memenangi peperangan Badar. Itu yang isi dalam kandungan Al-Quran tadi, saya tak sebutkan, tuan-tuan. Maka jawapan yang diberikan oleh orang-orang Bani Qainuqa Yahudi ni tadi, tuan-tuan, kepada Nabi SAW membawa erti seolah-olah dia mengisytiharkan perang. Betul tak, tuan-tuan? Apa yang dicakap tadi tu seolah-olah macam mencabar Nabi SAW isytihar perang. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan, akan tetapi Nabi SAW menahan kemarahannya. Para sahabat ni tahan marah, rasa nak marah tapi kena sabar. Rasa macam nak marah tapi kena sabar. Sabar, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sehinggalah dia menambah kekacauan, menambah kebimbangan orang Madinah. Provokasi makin tinggi. Setelah Nabi panggil tadi, makin kuat provokasi mereka, tuan-tuan. Sehingga berlakulah satu peristiwa kemuncak provokasi. Berlakulah satu peristiwa kemuncak kepada provokasi tadi yang menyebabkan peperangan Bani Qainuqa. Apa yang berlaku, tuan-tuan, kita akan cerita bulan depan, insya-Allah. Akhir bulan je dia. Tuan-tuan, tak sampai kita nak cerita. Semua dah tengok saya dah. Ustaz, ada bola malam Ustaz. Saya tahu. Saya pun nak tengok juga. Cuma tuan-tuan, kita akan cerita tentang puncak provokasi, tuan-tuan, penyebab kepada peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan dan mati Allah, sebagai penutup, tuan-tuan, sebelum kita sampai kepada satu peristiwa Idul Akbar, tuan-tuan, perayaan yang cukup besar, iaitu Hari Raya Aidil Adha, tuan-tuan, ada satu doa yang kita sebutkan tadi, awal tadi, Rabbana taqabbal minna. Tuan-tuan, kita kena hafal, tuan-tuan. Orang yang ada bahagian hafal doa, tuan-tuan, bukan takbir, tuan-tuan. Ada orang sembelih lembu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan takbir, tuan-tuan. Takbir apa, tuan? Ustaz, takbir apa tu? Takbir mursal. Takbir mursal, terbenam matahari sampailah imam sembahyang. Betul tak, tuan-tuan? Itu takbir mursal. Kalau takbir muqayyad berkait dengan sembahyang. Kita raya hari Ahad, tuan-tuan, hari Sabtu pagi tu azan dah boleh takbir dah. Kalau kita sembahyang subuh, lepas subuh takbir. Kalau kita sembahyang qabliyah subuh, dah takbir dah seorang-seorang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi masa sembelih, takbir kenapa? Muqayyad ke? Mursal ke? Tak betul, tuan-tuan. Jadi kita ikut sunnah, tuan-tuan. Nak takbir boleh, tak ada masalah, tak salah pun, tuan-tuan. Takbirlah. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi, doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, kau terimalah daripada kami ni, ya Allah, daripada aku ni, kama taqabbalta, seperti mana kau terima daripada Ibrahim Khalilik. Korbannya Nabi Allah Ibrahim AS. Korban Nabi Allah Ibrahim takwa. Kita ni korban kita takwa, tuan-tuan. Nabi Allah Ibrahim, apa sahaja perintah Allah dia buat. 100 tahun tak dapat anak, dapat isteri baru. Allah perintahkan letak tinggalkan dekat padang pasir, ghairi dzar'in, tak ada tumbuhan kering kontang. Nabi Allah Ibrahim hantar, letak, terus jalan. Panggil Siti Hajar, ya wahai suamiku, kenapa letak kami kat sini? Menangis Ismail. Nabi Ibrahim tak toleh, tuan-tuan. Walaupun tak kena dengan jiwa dia, kasih sayang ni, tuan-tuan. Tapi bila Hajar tanya, ya wahai suamiku, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Allah Ibrahim toleh. Terus ke depan. Itu takwa, tuan-tuan. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, dia buat. Hebatnya Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan. Kemudian 10 tahun selepas itu, jumpa pula Nabi Allah Ismail, anak dia baru nak bergembira, suruh sembelih pula. Nabi Ibrahim sembelih juga, tuan-tuan. Ya Allah, hebatnya takwa, takutnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, tuan-tuan. Itulah kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan hasil daripada korban kita ni takwa.
Apa yang Allah perintah kita buat je, tak ada fikir lah tuan-tuan. Walaupun tak kena dengan jiwa, tak kena dengan bangsa kita ke apa, tolak tepi tuan-tuan. Allah yang utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar. Dan tak ada benda lain lebih besar daripada Allah depannya. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan saya ingatkan diri saya itu utamanya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan Raya Korban ni tuan-tuan menjadi satu titik tolak kebangkitan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta Ibrahim khalilik. Ya Allah, kau terimalah daripada kami ya Allah persembahan takwa melalui ibadah, solat, puasa, korban yang kami akan lakukan pada tahun ini, seperti mana engkau menerima takwanya, ibadahnya Nabi Allah Ibrahim AS. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kau fahamkan kami ya Allah akan urusan agama, wa 'allimna at-ta'wil. Kau ajarkan kami ya Allah untuk kami memahami isi kandungan Al-Quran. Wahdina ila siratakal mustaqim. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Allahumma tawil a'marana. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa akthir amwalana. Banyakkan harta kami ya Allah. Wa akthir auladana. Ramaikan anak cucu kami ya Allah. Zuriat kami agar mereka dapat kami didik menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kami ketika mana kami berada di alam kubur yang maha gelap nanti ya Allah. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Kau titipkan sedikit kebaikan daripada amal baik yang kami lakukan ini pada hari ini kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau terangilah kubur-kubur mereka ya Allah daripada amal soleh yang kami lakukan ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, wa dzunuba walidina, dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhuma, kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, berlembutlah dengan mereka ya Allah. Kama rabbayana shaghira, seperti mana mereka mendidik kami daripada kami kecil dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Amin ya rabbal alamin. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.